Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan taklimat pengoperasian pembukaan sekolah kepada semua ibu bapa penjaga bagi murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Assalamualaikum cikgu. Rasanya kita mulakanlah dan sepatutnya hari ini kehadiran tu kalau uh, ikut bilangan murid yang ada untuk tahap 2 kita boleh sasarkan dalam 100 orang lah. Okay. Cuma yang ada sekarang ni saya nampak dalam 39 atau 40 orang lah. InsyaAllah selepas ni mungkin akan ada lagi yang masuk. Okay. Jadi mungkin akan ada dalam itulah grup kelas akan dimaklumkan agar sama-sama lah dalam taklimat ni, sebab takut nanti ada yang tercicir maklumat berkenaan pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 bagi tahun 4, 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Barisan Penolong Kanan, Cikgu Syarul Nizam Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Nosidah Penolong Kanan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cikgu Zulkifli Penolong Kanan Co-Curriculum, barisan guru-guru, ustazah, tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama-sama kita pada malam ini khusus untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Kalau tuan-puan yang ada anaknya di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 serta prasekolah, taklimat telah disampaikan semalam. Dan mungkin ada beberapa tambahan lah untuk yang tahap 2. Bila saya sebut tahap 2, maksudnya tahun 4, 5 dan 6. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ini.
Okey, yang ni adalah khusus untuk anak-anak tahun 456. Begitu juga sebelum tu pihak sekolah lah minta maaf kerana mengambil masa pada malam ini untuk kita sama-sama mendengar taklimat pengoperasian sekolah supaya nanti bila buka sekolah apa yang kita harapkan adalah kelancarannya lah. Supaya kita tidak tersilap sebab buka sekolah pada kali ini agak berbeza berbanding dengan yang sebelum-sebelum ni kerana ia berperingkat dan secara berfasa. Jadi mohon perhatianlah kepada tuan-tuan, puan-puan. Jika ada soalan nanti boleh tanyakan di akhir sesi nanti. Kita akan buka untuk pertanyaan kepada tuan-puan. Mana-mana yang kurang jelas dan kurang faham boleh tanyakan. Begitu juga nanti link kehadiran akan disertakan untuk diisi kehadiran tuan-puan pada malam ini. Dan guru kelas juga nanti akan kongsikan maklum balas daripada tuan-puan. Kita mahu tahu je lah, supaya tidak ada kekeliruan nanti tentang pembukaan sekolah. Jadi kita teruskanlah. Next. Yang pertama sekali ialah fasa. Fasa Pelan Pemulihan Negara. Seperti yang semua sedia maklum, wilayah Persekutuan Labuan berada di fasa yang keempat, iaitu semua institusi pendidikan dibuka sepenuhnya tertakluk kepada penilaian risiko semasa. Jadi maksudnya memang akan dibuka. Memang akan dibuka dan tarikh-tarikh nanti akan saya nyatakanlah. Next. Di sini ingin saya sentuhlah sedikit berkenaan sesi persekolahan bagi tahun 2021. Mungkin ada yang belum tahu. Sesi persekolahan tahun 2021 sebenarnya dilanjutkan. Dilanjutkan sehinggalah ke hujung bulan Februari. Jadi cuti akhir tahun nanti, anak-anak kita akan bercuti akhir tahun pada 11 Disember. 11 Disember hinggalah 31 Disember. Cuti akhir tahun. Dan pada bulan Januari nanti, anak-anak kita masih lagi berada di tahun yang sama. Contohnya, kalau sekarang anak-anak kita berada di tahun 4, jadi pada bulan Januari, pada bulan 1 tahun depan, anak-anak kita masih lagi di tahun 4. Anak-anak hanya akan naik tahun ataupun naik kelas pada bulan Mac 2022. Maksudnya pada bulan 3 nanti tahun depan 2022 barulah anak kita akan naik kelas. Kalau ya sebelum ni tahun 4, pada bulan Mac nanti tahun depan barulah ia akan naik kelasnya tahun 5. Ini yang kita kena perlu jelaslah. Maksudnya nanti bulan 1 dan bulan 2 anak-anak kita masih lagi berada di tahun yang sama. Tapi cuti hujung tahun tu masih lagi kekal, iaitu 11 Disember, 11 bulan 12 sehinggalah 31 hari bulan 12. Jadi saya harap yang ni jelas berkenaan dengan pelanjutan sesi persekolahan. Next. Kita ada 3 sana peringkat. Kalau dilihat ada peringkat yang pertama, kedua dan ketiga. Untuk yang pertama tu adalah pembukaan prasekolah. Yang ini saya tidak akan sentuh lebih dalam lah yang prasekolah dengan yang tahun 1, 2 dan 3 sebab ibu bapa yang ada anaknya di prasekolah dan 1, 2, 3 semalam sudah ditaklimatkan. Untuk 4 hari bulan pada hari Isnin ni, hanya prasekolah saja yang akan bersekolah. Maksudnya bukan lagi anak tuan-puan sebab anak tuan-puan berada di tahun 4, 5 dan 6. Jadi saya harap jangan ada yang tersilap hantar pada hari Isnin ni. Hari Isnin ni 4 hari bulan 10 hanya untuk murid-murid prasekolah. Manakala pada 18 hari bulan Oktober hanya untuk murid-murid tahun 1, 2 dan 3.
Okey. Yang ini pun secara penggiliran. Yang penggiliran nanti akan diterangkan lebih lanjutlah, okey, oleh PKM. Okey. 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 Anak tuan-puan sekarang ni berada sebenarnya di nombor 3 tu. Okey. Maksudnya anak tuan-puan tahun 4, 5 dan 6, okey, hanya akan bersekolah sepenuhnya, okey, tapi secara bergilir pada 1 hari bulan 11, 1 November. Okey. Jadi dalam tempoh sekarang ni sehingga 1 November, okey, anak tuan-puan masih lagi PDPR. Okey, PDPR yang macam sebelum ni lah. Okey. Maksudnya masih lagi PDPR dan 1 hari bulan nanti barulah anak tuan-puan akan bersekolah seperti biasa tetapi secara penggiliran. Yang penggiliran nanti akan diterangkan lebih lanjutlah oleh PKM. Okey, cuma yang tuan-puan perlu beri perhatian ialah bila anak tuan-puan sepatutnya hadir ke sekolah. Okey. Ini yang agak pihak sekolah risaulah, takut nanti ada yang tersalah hantar tarikh-tarikh bila mula sekolah tu. Okey, jadi saya harap benda ni jelaslah. Okey, next. Okey. Kehadiran. Okey. Kehadiran murid hanyalah 50%, okey, daripada jumlah sebenar. Okey. Maksudnya di sini anak tuan-puan berada di tahun 4, 5 dan 6. Okey. Yang tu tersilap kehadiran 1, 2, 3 tu sebenarnya 4, 5 dan 6. Okey. Okey. Untuk 4, 5 dan 6, okey, kehadiran masih lagi 50% seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Okey, maksudnya di sini kalau kita ada 300 orang, okey, tahun 4, 5 dan 6 contohnya lah, okey, kita ada 300 orang. Jadi yang dimaksudkan separuh ni maksudnya satu kumpulan akan hadir pada minggu tu 150. Satu kumpulan lagi akan hadir pada minggu yang seterusnya 150 orang. Okey. Tapi bagaimana pula dengan bakinya yang tadi yang 150? Okey, bakinya nanti akan melaksanakan PDPR. Okey, yang ni akan diterangkan lebih lanjut oleh PK1 lah. Okey, yang PDPR ni. Okey, next. Okey, ini contohnya. Okey. Kalau kelas anak tuan-puan ada 36 orang murid. Okey. Kalau kelas anak tuan-puan ada 36, okey, jadi 18 akan dibahagikan kepada kumpulan A dan 18 orang lagi akan dibahagikan kepada kumpulan B. Okey, kalau kita tengok jadual di sana, minggu pertama yang akan hadir ke sekolah kumpulan A. Okey, manakala kumpulan B akan PDPR. Begitulah yang akan bertukar. Okey, pada minggu kedua pula kumpulan B pula yang akan datang ke sekolah, manakala kumpulan A akan PDPR dan seterusnya begitulah. Minggu ketiga, minggu keempat ia akan bertukar-tukar. Okey. Jadi anak tuan-puan nanti akan diberikan kumpulan, okey, kumpulan A dan kumpulan B. Okey, tapi jangan risau, kita berikan kumpulan ni adalah berdasarkan bukan kepada tahap pencapaian anak-anak tuan-puan, okey. Tapi kita lebih mempertimbangkan dari segi urusan adik-beradiknya lah, okey, supaya nanti bila terletak di kumpulan A, abangnya kumpulan A, adiknya juga akan berada di kumpulan A, supaya nanti ibu bapa tu tidak ada masalah lah untuk menghantar anak-anak ke sekolah, sebab yang melibatkan kumpulan yang akan hadir dan kumpulan yang akan PDPR. Okay, yang ni akan dijelaskan nantilah lebih lanjut. Okay, next. Okay, ini adalah susun atur di dalam kelas. Kalau sebelum ni penuh, okay, murid tu akan penuh, anak tuan-puan akan duduk semua, meja tu penuh. Tapi yang selepas ni nanti bila buka sekolah pada 1 hari bulan 11 nanti, anak tuan-puan akan duduk berselang-selang. Okey, maksudnya meja anak tuan-puan akan dilabelkan namanya, begitu juga dengan kerusi. Maksudnya di sini tidak ada sebarang perkongsian meja ataupun kerusi. Okey, maksudnya anak-anak tuan-puan tidak dibenarkan bertukar-tukar tempat. Jadi mohonlah pesan kepada anak-anak tuan-puan supaya tidak meminjam-minjam, tidak berpindah-pindah tempat. Okey. Kita cuba mengurangkan daripada risiko lah, okay, risiko jangkitan. Okay, next.
Okey, kalau sebelum ni pemakaian pelitup muka digalakkan saja anak-anak tuan-puan, tapi pengoperasian yang akan datang ni, pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Tetapi kalau mau pakai yang berganda, maksudnya double, yang tu adalah digalakkan. Begitu juga kalau pakai face shield tu, yang jernih tu, yang tu pun digalakkan. Tapi pakai face mask wajib. Pelitup muka tu adalah wajib. Next. Waktu rehat anak tuan-puan akan makan di dalam kelas. Tapi kantin juga kita akan buka. Kantin memang akan beroperasi. Sekiranya anak tuan-puan tidak membawa bekal, bolehlah membeli di kantin. Mereka akan turun dan akan dipantau lah oleh guru, dan kemudian lepas membeli akan naiklah semula ke dalam kelas. Jadi anak tuan-puan semua akan makan di dalam kelas, bukannya makan di kantin. Kalau ada bawa bekal pun amatlah digalakkanlah, supaya kita mengurangkan pergerakan anak-anak tuan-puan semasa berada di sekolah. Next. Aktiviti sukan dan co-curriculum. Kelas PJPK memang dibenarkan. Kemudian murid hendaklah berpakaian sukan dari rumah. Yang ni pun seperti biasalah. Kalau dalam jadual PJ itu ada dalam jadual kelas tu ada mata pelajaran PJ, biasanya anak-anak tuan-puan akan pakai baju sukan tu kan. Cuma yang dijelaskan di sini ialah aktiviti co-curriculum. Tidak dibenarkan. Maksudnya di sini aktiviti co-curriculum secara bersemuka. Yang kalau tuan-puan ingat, kokum kita adalah pada setiap hari Rabu kan. Jadi yang ini masih lagi tidak dibenarkan. Namun demikian aktiviti kokum secara atas talian, yang tu memang dibenarkan lah. Yang secara atas talian memang dibenarkan. Tapi yang secara bersemuka tu memang tidak dibenarkan. Yang ni yang lanjutnya nanti akan diterangkan oleh Cikgu Zul lah. Next. Bagi murid yang bergejala, tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Yang ini mohonlah sangat-sangat kepada semua ibu bapa, kalau anak tuan-puan demam dari rumah kan, kita boleh tahu lah kan, kalau kadang-kadang anak ada bagi tahu kurang sehat, panas, pening. Yang ini mohonlah sangat-sangat kepada ibu bapa, tolong jangan hantar anak ke sekolah. Sebab kalau anak tuan bergejala, anak tuan-puan akan dijalankan ujian saringan COVID-19. Asal saja bergejala, kita akan buat saringannya lah, ujian ni. Jadi banyak yang akan dilalui prosedurnya. Contohnya guru-guru akan terpaksa lah pakai PPE apa semua. Jadi kalau anak tuan-puan contohnya pada waktu rehat tiba-tiba demam kah, yang tu kita tidak dapat elakkan lah. Tapi kalau dari rumah memang sudah demam, bagi tahu pening ke apa, tolonglah jangan antar ke sekolah. Kita utamakanlah, kita utamakan kesihatan dan keselamatan yang lain jugalah. Next. Pakaian seragam. Ini juga amat penting tuan-tuan, puan-puan. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Maksudnya ni ialah dalam keadaan sekarang ni mungkin ada yang baju anak tuan-puan yang tidak muat lagi. Untuk pakai baju selain daripada baju sekolah tu, baju seragam sekolah tidak ada masalah. Cuma pakai baju yang sesuai lah. Tapi kalau baju sekolah sudah sempit, namun ada lagi baju sukan sekolah tu, masih lagi muat ke apa, tidak ada masalah lah untuk dipakai. Begitu juga dengan yang lelaki, cuba elakkanlah kalau macam seluar sudah sempit, jangan pula pakai seluar jeans, yang tu elakkanlah. Biar pemakaian anak-anak kita
melambangkan sebagai ia seorang murid lah. Okey, melambangkan sebagai seorang murid. Okey, kemas apa semua. Begitu juga dengan perempuan, kalau baju tidak muat lagi, boleh pakai baju sukan tu dengan sopan, okey, ataupun baju kurung lah. Okey, jadi dia nampak kemas lah. Okey, elakkan jugalah kalau baju yang bergambar-gambar, okey, yang tidak sesuai lah. Okey, sebagai seorang murid. Okey, kalau kasut, okey, kasut sekolah tu tidak muat, dibenarkan jugalah kalau pakai kasut kasut apa tu, kasut sukan. Okey, tapi janganlah sampai memakai selipar. Okey. Okey, next. Okey, ketidakhadiran. Okey, ini juga penting. Okey, sekiranya okey, ibu bapa penjaga tidak dapat menghantar anak ke sekolah. Okey. Jadi yang ni tolong maklumkan kepada pihak sekolah kenapa tidak hadir. Okey, sebab ini penting untuk pihak sekolah simpan, okey, sebagai rekod. Kita tidak mahu nanti macam juga sekarang ni PDPR. Okey, banyak yang tidak ada respon. Jadi bila tidak ada respon ataupun tidak ada maklum balas daripada ibu bapa atau murid, pihak sekolah tidak tahu di mana keberadaan anak-anak tuan puan, di mana keberadaan tuan puan, sama ada masih lagi di Labuan ataupun tidak. Jadi kita tidak tahu. Jadi tolong maklumkan kenapa anak tuan puan tidak hadir. Jadi kita akan rekodkan sebab-sebabnya lah. Ini juga sangat penting lah sebab kita mau analisiskan ketidakhadiran tu kenapa. Jadi mana yang dapat dibantu akan insyaAllah lah akan dibantu. Tapi yang paling penting di sini sama-samalah. Kita cuba kembalikanlah, kembalikan kata orang semangatlah ataupun minat anak-anak tuan puan untuk belajar. Kita risau jugalah kalau lama sudah tidak datang ke sekolah, takut nanti banyak yang tercicir. Kalau anak tuan puan yang selalu mengikuti PDPR, yang tu okey sikit. Tapi kalau yang on off tu, itu yang kita risau. Takut nanti bila yang melangkah ke tahun berikutnya, banyak perkara-perkara ataupun pelajaran yang anak tuan puan tertinggal. Begitu juga dengan tahun 6. Tahun 6 ni yang saya risau sangat ni. Sebab mereka akan naik ke tingkatan 1, seperti yang sedia maklum tadi adalah pada bulan Mac. Jadi kita tidak mahu nanti bila pentaksiran dilaksanakan, pentaksiran bilik darjah, banyak tahun 6, murid-murid kita tahun 6 ramai yang tidak menguasai. Itu yang kita risau. Jadi saya mohonlah kepada ibu bapa semua, terutama sekali yang ada anaknya di tahap 2 ni, tahun 4, 5, 6, sama-samalah kita bantu anak-anak kita supaya prestasi ataupun pencapaian anak-anak tu dapat kita pertingkatkanlah. Salah satunya kita beri sokonganlah kepada anak kita terhadap pembelajaran mereka. InsyaAllah anak-anak dapat mengikuti dengan sebaiknya lah. Next. Masa hadir ke sekolah. Yang ni pun tersilap sedikit. Untuk tahun 4, 5 dan 6, tahap 2. Yang lain tu abaikanlah. Untuk tahun 4, 5 dan 6, Isnin dan Selasa masuk 7 pagi. Baliknya adalah jam 1. Itu adalah tahap 1 untuk tahun 1, 2, 3. Tapi ini untuk 4, 5, 6, balik adalah 1 petang. Kalau Rabu dan Kamis, balik anak tuan puan adalah jam 12.30. Maksudnya bezanya setengah jam dengan tahun 1, 2, 3, ia tidak sama. Hari Jumaat yang ni sama. Tapi insyaAllah nanti kita akan cuba bagi jadual secara penyuraian secara berperingkat. Penyuraian secara berperingkat supaya nanti tidak berlaku kesesakan di tempat menunggu. Tapi berdasarkan 50% kehadiran murid ni, insyaAllah kesesakan tu kita akan dapat kurangkanlah. Sekali lagi saya ulang. Anak tuan puan yang berada di tahun 4, 5 dan 6, hari Isnin dan hari Selasa akan balik pada jam 1 petang. Manakala hari Rabu dan Kamis akan balik jam 12.30. Hari Jumaat sama 11.30.
Okey, jadi bezanya ada setengah jam. Okey. Uh, untuk masuk pagi itu adalah jam 7 pagi. Okey, tapi kalau boleh lah. Okey, kalau boleh elakkanlah masuk betul-betul tepat jam 7. Okey, jam 7 tu sebenarnya anak tuan puan sudah mula belajar di dalam kelas. Okey. Jadi selewat-lewatnya dalam 6.50 lah. Okey, sebab guru-guru yang menunggu untuk ambil suhu anak-anak tuan puan tu sebenarnya dia akan mengambil masa beberapa minit untuk naik ke kelas. Okey, begitu juga dengan guru-guru. Jadi selewat-lewatnya 6.50 lah. Okey, 6.50 tu kira lewatlah sudah untuk antar anak ke sekolah. Okey. Next. Okey, yang ni pun lebih kurang juga untuk anak tuan puan di tahun 4, 5 dan 6 menunggunya adalah di kawasan luar macam biasa, di luar pagar sekolah. Okay. Tidak dibenarkan masuk kecuali ibu bapa yang ada anaknya prasekolah. Itu pun sehingga luar pintu pagar prasekolah. Okay. Kalau menunggu di luar, okay, jadi mohonlah patuhi SOP, contohnya pakai pelitup muka, okay. Kemudian jaga penjarakan. Okay. Kita tidak tahu bila MKN ataupun PDRM ataupun ATM akan datang memantau, okay, ataupun kesihatan. So kalau mereka ni memantau melihat ada pelanggaran SOP, compound mungkin akan diberikan. Okay, jadi yang ni kita cuba elakkan. Okay, kalau dalam kawasan sekolah insyaAllah guru-guru ada dapat memantau. Tapi kalau di luar ibu bapa yang menunggu, okay, jadi pastikanlah kata orang jagalah, okay, jagalah SOP apa semua tu seperti biasa tu, dan seboleh-bolehnya kalau datang tu jangan terlampau awal lah, okay, datanglah ikut masa yang telah ditetapkan. So kalau awal nanti ibu bapa akan terlalu lama menunggu, okay, akan panas, okay, jadi yang ni kalau boleh ikutlah masa tu supaya nanti bila murid keluar, anak tuan puan keluar, jadi tuan puan terus ambil dan terus balik, okay. Okay, next. Okay, keselamatan dan kesihatan murid guru serta warga sekolah. Okay, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Okay, pelitup muka berganda digalakan. Maksud berganda tu pakai double lah, 2. Okay. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Mencuci tangan dengan air dan sabun. Okay. Dan dalam masa sekarang ni, bolehlah kita latih anak kita untuk bagaimana mencuci tangan dengan betul, okay. Begitu juga seboleh-bolehnya dalam tempoh sekarang ni sebelum buka sekolah nanti, latihlah anak-anak tu tidur awal supaya nanti terbiasa, okay. Sebab lama sudah tidak ke sekolah kan, jadi takut nanti lambat pembiasaan tu, okay. Next. Okey, seterusnya pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. InsyaAllah sekolah ada menyediakan sinki. Okey, begitu juga dengan sabun. Boleh anak-anak tuan gunakan di depan kelas sebab setiap kelas memang ada disediakan sinki lah. Okey. Saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Okey. Ini yang kita laksanakan lah. Okey, seperti biasa tuan-puan pun nampakkan. Okey. Suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Okey, ini sangat penting. Bila sekolah ataupun guru-guru membuat saringan suhu di pintu utama ataupun pengawal keselamatan. Kalau suhu tu lebih daripada 37, okey, contohnya suhu tu 37.5 ataupun lebih, okey, memang tidak akan dibenarkan masuklah. Okey. Dan biasanya murid yang berjalan kaki ni suhunya akan lebih tinggi berbanding murid yang dihantar dengan kereta. Okay. Jadi mungkin sekolah akan berikan rehat dulu, duduk, dan kemudian akan diambil suhunya lah mungkin sebanyak 3 kali. Tapi kalau masih lagi kekal, ibu bapa akan ditelepon lah, akan dipanggil untuk ambil anak, okay, dan bawa ke klinik-klinik kesihatan lah, okay, untuk membuat rawatan ataupun pemeriksaan.
Okey. Dan satu lagi bagi anak-anak yang ikut menumpang, okey, kenderaan yang lain yang jenis kenderaan yang ramai-ramai, satu kenderaan tu, mohonlah sangat-sangat pakailah face mask di dalam van kah, di dalam kereta kah, okey. Yalah, kadang-kadang dalam kereta tu kita tidak ada penjarakan, okey. Jadi pesanlah kepada anak-anak supaya di dalam kereta tu pun pakai seboleh-bolehnya pakai face mask lah, okey. Jangan pula nanti bila turun dari kereta sudah mau ke sekolah baru mau pakai face mask, okey. Jadi yang tu mohon ingatkanlah kepada anak-anak. Okay, next. Okay, vaksinasi yang ni untuk pengetahuan semua ibu bapa. Okay, guru 100% sudah lengkap vaksinasi. Okay, maksudnya semua sudah 2 dos dan lebihlah daripada 14 hari. Okay, kemudian begitu juga anggota kumpulan pelaksana. Okay, yang ni staff lah. Okay, staff termasuk PPM prasekolah. Mereka pun sudah lengkap. Okay, next. Okay, perkhidmatan kantin sama juga sudah lengkap. Okay, kemudian perkhidmatan kawalan keselamatan, security. Okay, yang ni pun lengkap vaksinasi. Begitu juga dengan perkhidmatan kebersihan. Okay, so maksudnya warga-warga kerja yang ada di dalam SK Berbuluh tu sebenarnya sudah lengkap 100% vaksinasinya. Okay, maksud saya lengkap vaksinasi ni 2 dos dan lebih sudah daripada 14 hari. Okay, next. Okay, ini juga kena ingat okay, untuk ibu bapa. Okay, jika ada berurusan dengan guru-guru ataupun perkara-perkara yang berkaitan, semua pelawat ataupun ibu bapa yang datang memasuki premis sekolah perlu lengkap vaksinasi. Okay, bila saya katakan lengkap, maksudnya tadi 2 dos dan lebih daripada 14 hari. Okay. Kemudian ibu bapa penjaga tidak dibenarkan terus masuk ke kelas anak-anak. Yang ni memang dari dulu lagi kita tidak benarkan. Okay. Sila berurusan di pejabat pentadbiran sekolah terlebih dahulu. Okay. Apa-apa urusan ibu bapa perlulah melalui pejabat pentadbiran. Okay. Okay. Mungkin ada yang bertanya kenapa perlu lengkap dos tu ataupun lengkap vaksinasi. Okay. Yang ini bukan apa, kita menjagalah, okay, menjaga aspek keselamatan anak-anak, okay, anak-anak bukan saja anak-anak tuan-puan tapi anak-anak yang lain, okay. Jadi sebab itulah, okay, kalau pelawat ataupun orang luar perlulah, okay. Yang ni saya sudah taklimatkan kepada pengawal keselamatan, setiap siapa yang berurusan dengan sekolah, saya minta untuk ceklah MySejahtera tu lengkap ataupun tidak vaksinasinya. Okay. Yang ni memang kita beri keutamaan lah, okay, supaya memastikan tahap keselamatan di sekolah tu memang diberi perhatian. Okay. Bukan saja anak tuan-puan tapi anak-anak yang lain. Okay. Mungkin ada juga yang bertanya, okay, kenapa ada anak-anak yang sudah bervaksin, ada yang belum, okey. Yang tu penjelasannya lebih kepada Jabatan Kesihatan lah. Okey. Next. Okey, tanggungjawab murid. Okey. Hadir bergilir-gilir secara mingguan dan mengikut jadual waktu yang disediakan. InsyaAllah yang ni nanti akan diterangkanlah lebih lanjut. Mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru. Merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, untuk merancang masa belajar ni, yang ni nanti akan dikongsikan oleh guru bimbingan kaunseling kita. Okey, nanti akan bagilah, okey, kaedah-kaedah ataupun cara untuk anak-anak tuan-puan merancang pembelajaran mereka di rumah lah, terutama sekali yang melibatkan PDPR, kumpulan PDPR nanti. Okey. Menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru, membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Okay, next. Okay, ini adalah tanggungjawab ibu bapa penjaga. Okay, memastikan anak-anak jagaan hadir. Okay, sekolah mengikut
jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah, memastikan anak-anak jagaan melaksanakan tugasan aktiviti PDPR secara sendiri yang disediakan guru. Kemudian membantu anak-anak jagaan dapat maklumat berkaitan dengan sesi PDPR, berkomunikasi dengan guru, yang ini lebih kepada perbincangan lah sekiranya ada masalah anak-anak tuan-puan, jangan segan lah, jangan segan tanyakan kepada guru-guru apapun masalah yang dihadapi. Kemudian menyokong pembelajaran, menyokong pembelajaran anak-anak tuan-puan. Terutama sekali bila berada di rumah lah, kita tahu dalam keadaan sekarang ni pun ibu bapa memang sibuk, tapi berikanlah sedikit masa untuk melihat tugasan anak-anak tuan-puan. Bukan apa, kadang-kadang anak-anak ni kalau kita beri, walaupun berikan perhatian tu sedikit pun, anak-anak ni memang akan rasa dihargai lah. Jadi yang ni sangat penting lah untuk menyokong pembelajaran mereka. Memberi kerjasama yang berterusan terhadap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Next. Pengoperasian pembukaan sekolah. Ini adalah tarikh-tarikh yang penting, tuan-tuan, puan-puan. Saya harap tidak ada kesilapan lah dalam menghantar anak. Begitu juga yang ada anaknya di SK Bebuluh, mungkin jiran-jiran, tuan-tuan, puan-puan yang tidak bersama-sama kita pada malam ini, mungkin ada beberapa kekangan masa ataupun sebab lain. Jadi mohonlah pesan-pesankan jiran-jiran, bagi anak prasekolah yang berprasekolah di sekolah, mereka akan sekolah pada 4 Oktober, maksudnya hari Isnin ni, anak-anak yang prasekolah. Pada 18 Oktober, 2 minggu seterusnya nanti adalah anak-anak yang di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi bilakah anak tuan-puan yang berada di tahap 2, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 akan bersekolah? Anak tuan-puan akan bersekolah pada 1 hari bulan November. Bulan 11. Maksudnya ada dalam masa tempoh sebulan lagi lah. Jadi dalam tempoh sebulan lagi ni, PDPR masih lagi dilaksanakan secara biasalah, macam biasa. Sebab tu hari itu kita ada bekalkan, minggu lepas hari Jumaat, kita ada bekalkan modul untuk dalam tempoh sebulan ni, bagi memastikanlah tidak ada yang keciciran pembelajaran. Sebab kita tengok trend ni, makin hari makin berkurang anak-anak tuan-puan yang menghantar tugasan. Jadi saya mohonlah sangat-sangat, walaupun sekolah hampir akan dibuka, jadi tolong ingatkan modul PDPR itu pun kena selesaikan dan kena buatlah. InsyaAllah nanti bila buka sekolah akan dibincangkan bersama-sama. Next. So dari saya itu saja. Selebihnya akan dikongsikan oleh Cikgu Syahrul Nizam, penolong kanan pentadbiran, yang lebih kepada menyentuh bagaimana pengoperasian pembelajaran anak-anak. Jadi mohon beri perhatian selepas ni, sebab yang ni penting, walaupun lama lagi sekolah, tahun 4, tahun 5, tahun 6 ni pada 1 hari bulan November, tapi berikanlah perhatian sepenuhnya bagaimana nanti anak-anak kita akan belajar. Satu yang belajar di sekolah dan satu lagi yang akan PDPR. Dengan tu saya serahkan kepada Cikgu Syahrul untuk seterusnya. Terima kasih Guru Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha sekali lagi Guru Besar SK Bebuluh Encik Abdul Rahman bin Salim, rekan penolong kanan Cikgu Nursidah, penolong kanan Fokor Kelab, Cikgu Zulkifli Pabin, guru-guru SK Bebuluh dan seterusnya, para ibu bapa penjaga tahun 4 hingga tahun 6 sekolah Bangsan Bebuluh. Jadi saya akan teruskan dengan sedikit kalimat berkaitan tentang pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Next.
Baik, yang ini sudah diterangkan oleh guru besar tadi. Oke, tapi saya akan baca sepintas lalu. Semasa pembukaan sekolah ini, kehadiran murid adalah secara penggiliran mengikut minggu. Sebagian murid akan hadir ke sekolah, manakala sebagian murid lagi belajar di rumah. Jadi bagi menentukan penggiliran kehadiran, murid dalam setiap kelas dibagikan kepada 2 kumpulan. Pembagian murid adalah berdasarkan 50% bilangan murid dalam kelas. Ini sudah diterangkan oleh guru besar. Next. Baik. Yang ini pun sudah disentuh oleh guru besar. Cuma untuk yang gambar aja yang kedua tuh, yang di bawah. Contohnya sekiranya murid dalam kelas itu ada 42 orang murid. Abaikan yang tingkatan 5 tuh. Anggap saja sekolah rendah tahun 6 lah, mungkin 42 orang murid. Jadi dibahagi pada 2 kumpulan. Kumpulan E contohnya 21 orang murid dan kumpulan B 21 orang murid juga. Jadi pada minggu pertama dan minggu kedua PDP dan PDPR. Oke, next. PDP dan PDPR, mantap. Baik. Oke, pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP secara penggiliran akan berlaku dalam 2 keadaan, yaitu PDP secara bersemuka, yang ini di dalam bilik darjah, dan satu lagi PDPR secara sendiri di rumah. Jadi PDPR ini tidak sama seperti PDPR yang ada sekarang nih lah. Ya, nanti akan saya terangkan macam mana dia punya pelaksanaan PDPR nih. Oke. Murid yang mengikut PDP secara bersemuka akan belajar mengikut jadwal yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan maksudnya di sini murid akan belajar mengikut jadwal waktu belajar lah yang ditetapkan oleh pihak sekolah, seperti jadwal yang ada sekarang nih, bukan jadwal PDPR tuh, jadwal yang bersemuka. Mungkin ada sudah ibu bapak ataupun murid-murid yang sudah lupa tentang jadwal waktu itu, nanti akan dimaklumkan lagi lah dalam grup kelas masing-masing. Bagi murid yang berada di rumah, mereka akan melaksanakan PDPR dengan menggunakan bahan pembelajaran dan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi yang di rumah, murid yang berada di rumah yang belajar secara PDPR, tugasan akan diberikan oleh guru. Yang ini pun akan saya terangkan nanti. Jadi guru akan menetapkan kumpulan murid dan giliran mereka hadir ke sekolah untuk PDP secara bersemuka sebelum sekolah dibuka. Yang ini akan diterangkan oleh penelongkaran HEM. Kumpulan mana, kumpulan E dan saat kumpulan D, kumpulan B itu akan diterangkan oleh penelongkaran HEM lah. Jadi guru akan memaklumkan kepada setiap kumpulan murid tentang persediaan yang perlu dilaksanakan semasa mereka menjalani PDPR secara sendiri atau sebelum mereka hadir ke sekolah untuk PDP secara bersemuka. Maksudnya di sini ialah guru akan memaklumkan kepada murid yang menjalani PDPR sebelum mereka hadir ke sekolah. Murid-murid ini yang PDPR ini akan dimaklumkan tentang tugasan yang perlu dilaksanakan oleh murid semasa PDPR secara sendiri di rumah. Supaya murid-murid ini ada persediaan apabila mereka sudah sampai masanya untuk belajar secara bersemuka di dalam kelas, secara bersemuka sudah ada persediaan awal untuk memudahkan murid belajar dan juga untuk memudahkan guru untuk memberi penerangan kepada murid. Next. Baik, bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri. Ini yang saya maksudkan tadi nih. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, tentang aktiviti, latihan, atau tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang akan dipelajari. Jadi guru akan memaklumkanlah kepada murid tentang
seperti yang disebut tadi itu tentang activity, latihan, dan tugasan. Oke. Guru akan memberikan sumber rujukan yang boleh digunakan oleh murid semasa pembelajaran di rumah. Oke, guru akan memaklumkan kepada murid apa rujukan yang perlu murid rujuk apabila mereka belajar secara PDPR di rumah. Oke, contohnya aktiviti pembelajaran melalui TV pendidikan. Mungkin guru boleh maklumkan jadwal TV pendidikan. Oke, mungkin guru boleh memberikan murid dalam kumpulan PDPR itu tentang rekaman video. Jadi di rumah semasa PDPR itu murid menonton video dan memahami kandungan dalam video tersebut. Oke, pelantar delima serta sumberku, semua yang sebut tadi itu adalah sebahagian daripada sumber rujukan yang boleh digunakan oleh murid untuk oleh murid semasa pembelajaran di rumah lah. Baik, next. Baik, kaidah pembelajaran. Oke, murid hadir secara penggiliran mengikut minggu. Pada minggu pertama, murid kumpulan E hadir mengikut PDP secara bersemuka dan mengikuti PDPR secara bersendiri pada minggu kedua. Nanti saya akan terangkan dalam ada jadwalnya nanti. Murid kumpulan B pula mengikuti PDPR secara sendiri pada minggu pertama dan hadir mengikuti PDP secara bersemuka pada minggu kedua. Untuk jelasnya kita lihat jadwal yang di bawah ini lah. Next. Oke, slide yang seterusnya. Baik, yang ini untuk lebih paham kita tengok kumpulan minggu dan ataupun kumpulan, ada kumpulan E dan kumpulan B. Di sana ada seminggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat sehingga keenam lah. Baik, kumpulan E pada minggu yang pertama PDP di sekolah. Bila PDP di sekolah, pada minggu pertama tersebut murid dalam kumpulan E itu akan belajar pembelajaran pemulihan ataupun pengukuhan. Maksudnya murid-murid ini kan mungkin lama sudah tidak datang ke sekolah, jadi perlu pemulihan lah untuk mengulang kaji balik semula, mengulang balik pelajaran-pelajaran yang lepas. Itu pada minggu yang pertama. Dan murid kumpulan E ini pun juga pada minggu yang pertama akan belajar contohnya topik S dan topik T. Oke. Itu contoh salah topik itu contoh. Oke. Manakala untuk kumpulan B tadi PDPR, dia akan buat persediaan. Guru tadi yang seperti yang saya sebut tadi dalam maklumat tadi itu, guru akan memberikan bahan untuk murid rujuk. Jadi dalam masa minggu pertama ini murid yang PDPR itu akan membuat persediaan untuk topik S dan T. Sama saja topiknya, sama seperti kumpulan E dan kumpulan B. Cuma kaidah pelaksanaannya saja berbeza. Kumpulan E dia bersemuka belajar di bilik darjah. Kumpulan B belajar PDPR di rumah, tetapi masih tajuk yang sama. Jadi apabila pada minggu yang kedua kumpulan E dia akan PDPR pula. Oke. Pada masa PDPR tuh kumpulan E akan membuat latihan tugasan. Tugasan yang pada minggu yang pertama tadi. Oke, topik S dan topik T itu dia akan buat latihan ataupun tugasan. Dan selepas dia buat siap latihan dan tugasan untuk topik S dan topik T itu, dia akan buat persediaan pula untuk minggu depannya, yaitu topik U dan topik V. Ini pun sama seperti yang kumpulan B tadi, guru akan memberikan maklumat tentang apa persediaan yang perlu dibuat oleh murid semasa PDPR. Jadi kumpulan B pula dia akan PDP di sekolah, sama seperti kumpulan E tadi pada minggu yang pertama, pembelajaran pemulihan dan pengukuhan. Pembelajaran pemulihan pengukuhan, dan mereka akan belajar
topik S dan topik T. Walaupun mereka sudah belajar topik S dan topik T di rumah secara PDPR, tetapi topik S dan topik T tadi ini akan diulang balik di sekolah secara bersemuka. Di dalam bilik kerja supaya mungkin di rumah murid kurang paham ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanya kepada guru. Jadi pada masa bersemuka ini murid bolehlah bertanya dan memahami tajuk-tajuk yang berkaitan tentang topik S dan topik T tadi. Dan begitulah seterusnya. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam. Yang penting yang ibu bapak perlu paham, pada setiap minggu, pada 2 minggu itu tajuk yang sama untuk kumpulan E dan kumpulan B, dan bergilir PDP dan PDPR. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir nanti boleh ditanyalah. Next. Baik, murid yang melaksanakan PDPR secara sendiri boleh belajar mengikut kesesuaian mereka. Baik, yang ini perlu saya jelaskan. Kalau murid yang bersemuka, dia akan mengikut jadwal yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Tetapi murid yang melaksanakan PDPR secara sendiri, sekolah tidak akan tidak akan membuat jadwal untuk mereka. Jadi maksudnya di sini murid itu sendiri akan merancang jadwalnya sendiri di rumah, ataupun dia akan dan yang kedua, murid ini boleh boleh membuat tugasan yang diberi oleh guru secara PDPR ini pada bila-bila masa sepanjang minggu itu, daripada hari Senin sampai sehingga hari Ahad lah. Jadi dia bila-bila masa, sekolah tidak menetapkan bila murid itu perlu siap. Murid itu sendiri yang perlu membuat jadwal, merancang jadwalnya sendiri bila dia membuat. Yang penting pada minggu berikutnya, semasa dia giliran kumpulan yang PDPR ini bersemuka dalam bilik kerja, tugasan ataupun arahan-arahan yang diberi oleh guru sudah diselesaikan oleh murid yang PDPR ini tadi. Yang ini perlu jelas. Sekolah tidak akan menyediakan jadwal PDPR untuk murid yang belajar di rumah. Bukan macam PDPR yang sekarang. Itulah bezanya PDPR yang sekarang dengan PDPR yang akan datang nih. Sekarang ini ada jadwal, tapi yang PDPR yang akan datang dia tidak ada jadwal. Baik, contoh aktiviti PDPR. Ini beberapa contoh lah aktiviti PDPR. Menonton rancangan TV pendidikan. Ini pun saya sudah sebut, sebahagiannya sudah disebut tadi lah. Menonton rancangan TV pendidikan ataupun menonton rekaman video. Mencari maklumat dalam pelantar dilema atau sumberku. Membuat buku scrap, membuat projek mudah, membuat aktiviti amali mudah atau membaca buku modul, membaca buku teks dan nota. Yang ini semua nih akan dimaklumkan oleh guru lah. Mana satu yang akan perlu dilaksanakan oleh murid yang PDPR di rumah. Dan ada banyak lagi lah. Ini sebahagian saja. Next. Baik. Saya akan sentuh sedikit tentang pentaksiran bilik darjah PBD. Baik. Sepanjang tempo pengoperasian PDP secara penggiliran, guru akan melaksanakan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan, dan penguasaan murid. Maksudnya di sini, murid yang bersemuka, murid yang hadir secara bersemuka sahaja yang ditaksir. Murid yang hadir secara penggiliran ditaksir semasa mengikuti PDP secara bersemuka di sekolah. Ini jelas, yang hadir saja semasa PDP secara bersemuka. Jadi yang ini saya mohon kepada semua ibu bapak supaya memberi galakan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir ke sekolah. Sebab bila mana anak tuan dan puan-puan tidak hadir ke sekolah, PBD tidak dapat ditaksir. PBD tidak akan dilaksanakan apabila mereka mengikuti PDPR secara sendiri di rumah. Yang ini murid yang PDPR di rumah tidak akan ditaksir dia punya PBD.
Kalau yang sekarang masa ini PDPR yang sekarang ini murid guru membuat pentaksiran untuk PBD walaupun dia PDPR. Tetapi untuk yang akan datang nih, murid yang hadir ke sekolah sahaja ditaksir. Murid yang PDPR tidak akan ditaksir. Semua pentaksiran mesti berlaku di dalam bilik darjah. Oke. Next. Baik, yang ini sudah disentuh oleh guru besar, jadi saya tidak perlu lagi sebut balik. Oke, next. Baik, jadi sebagai kesimpulan, talimat dan pembentangan ini adalah sebagai panduan kepada ibu bapa penjaga untuk memahami proses pelaksanaan pengoperasian sekolah secara penggiliran, khususnya yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran murid. Jadi pihak sekolah mengharapkan kerjasama daripada semua ibu bapa bagi memastikan PDP secara penggiliran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancarlah. Jadi sekiranya ada pertanyaan, oke, ada pertanyaan tadi, ada yang angkat tangan, boleh tanya terus. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ataupun di akhir nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyalah. Tadi sementara waktu, kalau tidak ada pertanyaan untuk sementara ini, saya kembalikan dulu, kembalikan semula kepada guru besar lah. Okey, terima kasih Cikgu Syarul. Okey, saya harap ibu bapa semua, tuan-tuan puan-puan jangan keliru ya. Okey, yang diterangkan tadi adalah PDPR yang akan bermula pada 1 November. Okey, maksudnya ada anak-anak kita yang akan bersemuka hadir ke sekolah pada 1 November dan ada yang akan PDPR. Jadi PDPR yang diterangkan tadi adalah PDPR yang akan bermula pada 1 November. Okey. Untuk sekarang ni PDPR-nya adalah seperti biasa. Okey, maksudnya ada jadualnya, okey. Itu berjalan seperti biasa. Sehinggalah anak-anak tuan-puan yang tahun 4, 5 dan 6 ini yang akan bersekolah pada 1 November nanti barulah akan mula PDPR yang telah diterangkan oleh Cikgu Syarul tadi. Jadi saya harap perkara ini tidak ada kekeliruan lah. Okay. Jadi untuk seterusnya berkenaan dengan pembahagian kumpulan, okay, bagaimana pelaksanaan kumpulan nanti, okay, saya teruskan kepada Cikgu Nursidah untuk menerangkan penelongkanan HEM. Silakan. Okey. Sekejap. Okey, boleh nampak kan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Abdul Rahman bin Salim, penolong kanan pentadbiran Cikgu Syahrul, penolong kanan co-curriculum Cikgu Zulkifli Pabin, dan juga kepada rakan-rakan guru serta ibu bapa yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Baiklah, sebelum itu ucapkan berbanyak terima kasih di atas kehadiran tuan-puan untuk mendengar taklimat kehadiran murid bagi Sekolah Kebangsaan Bubuluh. Okay, untuk makluman tuan-puan, semua sekolah di Labuan diminta untuk menyampaikan taklimat ini, dan mudah-mudahan dengan taklimat ini tuan-puan akan faham bagaimana nanti sesi pembelajaran persekolahan anak tuan-puan. Okay. Baiklah, jadi saya teruskan. Okay. Tadi telah disebut oleh guru besar tentang kehadiran, jadi saya akan sentuh tentang kehadirannya. Tentang kehadiran ialah 50% daripada bilangan keseluruhan, iaitu sekiranya dalam kelas tersebut, misalnya tahun contohnya di sinilah 36 orang, jadi minggu pertama tu akan ada 18 orang murid yang hadir. Okey. Dan 18 orang lagi yang selebihnya itu akan berada di rumah untuk mengikuti PDPR seperti yang diterangkan oleh Cikgu Syarul tadi. Dan
kumpulan B tu yang 18 orang tu nanti dia akan datang di minggu kedua pula. Dan kumpulan A tadi pula dia bertukarlah. Dia akan ikut PDPR. Macam itulah. Sampailah cuti akhir persekolahan. Okey. Okey, baiklah. Di sini ada sedikit saya ingin share dengan tuan-puan. Okey. Jadi kita lihat di bawah sekali. Oleh kerana malam ni kita taklimat untuk tahap 2 saja, iaitu tahun 456. Semalam kita telah beri taklimat pada tahap 1, tahun 1, 2, 3 dan prasekolah. Okey. Jadi untuk tahap 2, anak tuan-puan yang berada di tahun 456, inilah dia punya jadual sesi persekolahan bersemuka bermula pada 1 hari bulan 11. Okey. Jadi kalau dilihat ni di sini tuan-puan, okey, kita sebenarnya bermula minggu depan sampailah cuti akhir tahun, kita ada 10 minggu saja. Tidak lama. Dan anak tuan-puan yang tahun 456 ni mula bersekolah pada minggu kelima. Separuh nanti, sebulan lagi akan datang baru mula bersekolah. Jadi kalau dilihat di sini, jika anak tuan-puan tu dibahagikan kepada kumpulan A tu datang 3 kali saja ke sekolah. Dan begitu juga kumpulan B. Dia akan datang 3 kali sahaja. Kerana cuti akhir tahun akan bermula pada 11 hari bulan 12. Jadi tidak banyak sebenarnya. Okey. Jadi kita lihat di sini ya. Okey, ini adalah contoh bagaimana murid-murid itu dipecahkan. Okey. Jadi murid tahun 1 hingga 6 akan dipecahkan kepada 2 kumpulan. Kalau pras malam dia tidak ada kumpulan lah, memang 25 itu 25 lah hadir. Tapi untuk tahun 1 hingga 6 dia dipecahkan kepada 2 kumpulan. Ini seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan lah macam tu. Okey. Misalnya kelas 26 Diamond di sini kumpulan A. Ini nama-namanya lah. Saya buat sajalah. Okey, Ashraf, Aiman, Hakim, Farhana, Putri, Nur Ain. Kumpulan B pun begitu juga bilangannya. Jadi untuk anak tuan-puan, kami sudah bagi sebenarnya kumpulan. Okey, sudah kami letakkan kumpulan. Jadi kumpulan A dan kumpulan B. Okey. Jadi kami meletakkan kumpulan ini berdasarkan kami melihat pada faktor kalau yang sama tu, kumpulan A tu di minggu pertama tu adik-beradik lah. Artinya kalau dia satu adik-beradik walaupun dia di tahun 1, seorang di tahun 4, seorang di tahun 6, kami akan sekalikan dia di kumpulan A supaya mereka hadir pada minggu yang sama dan berada di rumah pada minggu yang sama. Begitulah. Kalau faktor-faktor lain tu memang kami tidak boleh kumpulkan lah. Mungkin satu bas, kenapa cikgu tidak kumpul mereka satu bas, kenapa mereka cikgu tidak kumpul satu kampung, okay? Satu rumah, susahlah kami nak mengenal pastikan. Tapi kalau satu bapa tu, satu bapa insyaAllah kami boleh kenal pastilah. Baiklah, jadi kenapa kami warnakan kumpulan A sebagai warna merah dan kumpulan B sebagai warna hijau. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, jadi untuk makluman tuan-puan, untuk memudahkan kami mengenal pasti murid-murid ini, okey, kerana kami sendiri pun sebenarnya tidak ingat juga dengan dia punya muka murid-murid ni dengan nama dia. Okey, tidak semua boleh diingatkan ramai. Jadi caranya ialah ini cadangan daripada rakan-rakan penolong kanan. Okey. Murid ini dibahagikan kepada 2 kad nama, iaitu kad nama merah dan kad nama hijau. Iaitu kumpulan yang A tadi akan mempunyai kad barcode warna merah dan yang kumpulan B tadi warna hijau. Okey. Jadi tuan-puan boleh carikan di
hari itu ada awal tahun ada sumbangan daripada PIBG, SKB Buluh. Mereka telah memberi card holder untuk anak-anak ni dan ada digantung di beg anak-anak tuan-puan. Mungkin boleh cari, okay? Dan di dalam tu ada barcode QR code yang lama lah, warna putih. Nanti, okay, kami akan sediakan QR code ini, yang merah dan hijau ini kami sediakan, dan nanti kami akan buat penyerahan, ada jadual penyerahan lah. Jadi tugas tuan-puan ialah memastikan anak-anak ni masih ada card holder tu. Jika tidak ada card holder tu, mohon tuan-puan belilah. Tak mahal juga. Ada yang 90 sen, ada yang RM1, ada yang RM1.50. Yang keras sedikit tu RM1.50. Jadi gantunglah di beg anak-anak, masukkan nanti card holder ini. Masukkan nanti QR code ini. Kalau dia warna merah, masukkanlah merah. Warna hijau, masukkan hijau. Jadi kami pun senang, misalnya minggu pertama, murid yang warna merah, okay, kumpulan yang card holder, kumpulan A yang datang. Jadi kumpulan A tu semua warna merah. Jadi kami pun senanglah melihat. Jadi kalau ada hijau tu, ada yang warna hijau datang, artinya dia tersalah minggu lah. Itu tujuannya. Jadi senang kami nak mengenal pasti kumpulan hijau itu. Kami akan boleh call balik ibu bapa untuk ambil anak itu balik semula. Okay? Jadi untuk makluman, memang kalau tersalah datang tu memang kami tidak boleh masukkan mereka ke dalam kelas. Ini memang ikut arahannya lah. Kalau 50% mesti berdasarkan nama yang telah disenaraikan. Jadi terpaksalah kami minta, kami akan telefon tuan-puan untuk ambil balik anak-anak ni kalau tersalah minggu ya. Okay. Jadi harap tuan-puan maklum ya. Jadi untuk kad ini nanti kami akan sediakan tuan-puan ya. Cuma tuan-puan sediakan holdernya saja. Holder tu pemegang kad tu. Okay. Mesti ada, mungkin masih ada di beg anak tuan-puan. Ada bergantung di situ. Okay. Jadi seterusnya ya. Baiklah, ini tarikh penyerahan kad QR code. Bagi tahun 4, kita cadangkan pada 27 Oktober memandangkan sesi persekolahan 1 November kan. Hari Rabu. Tahun 5, 28 Oktober, Khamis dan tahun 6, 29 Oktober, Jumaat. Okay, jadi dengan penggunaan kad holder ni, kad QR code ni, minta maaf ya, yang berwarna merah dan hijau, tuan-puan pun senang. Okay, mungkin tugas kami ialah mengingatkan minggu depan kumpulan A, kad merah datang. Jadi tuan-puan pun tahulah. Biasalah kan kalau anak sekolah rendah ni, kita yang kena ingatkan, kalau mereka sekolah menengah tidak payah, mereka tahu sendiri. Okay, jadi ini untuk memudahkan pengurusannya. Okay. Seterusnya, baiklah, untuk makluman juga, nanti kami akan, seperti yang tadi Guru Besar telah bentangkan, susun atur kelas juga, beginilah keadaannya. Okay, dan akan diletak warna juga, merah, hijau, macam tu. Dan berselang-seli. Okay, jadi kalau sudah 50% tu sedikitlah bilangannya satu kelas tu kan. Daripada 30 mungkin 15 orang saja datang. Jadi tidak ada alasan bersesak dan sebagainya lah. Okay. Jadi tujuan kita menanda meja ni sebenarnya ialah untuk supaya anak-anak tu dia tahu mana mejanya. Oh, dia kumpulan merah, dia tidak bertukar-tukar meja. Ini memang hari tu sekolah telah dilawat oleh Jabatan Kesihatan. Mereka memang tegaskan tidak ada perkongsian meja cikgu, tak ada tukar-tukar meja. Kalau dari awal mereka di sinilah sampai cuti nanti, cuti akhir tahun. Okay, jadi diharap tuan-puan maklumlah tentang hal ini. Ini yang pakaian tadi telah diterangkan oleh Guru Besar. Okay. Pakai pakaian, jika pakai pakaian seragam itu dah sempit, okay,
dah lusuh, dah koyak ke, tidak muat lagi, bolehlah pakai pakaian yang sopan. Okey. Tidaklah memakai baju yang bertulis-tulis, berlambang-lambang. Okey. Kalau ada baju sukannya tu baju PJ, SK berbulu tu boleh pakailah. Okey, harap-harap masih muat. Pakailah, bolehlah pakai tracksuit ke, okey. Pakailah apa-apa kasut, okey. Janganlah berselipar. Okey, kalau ada kasut sukan tu bolehlah dipakai. Okay, ketidakhadiran pun tadi ada juga dijelaskan. Jadi sekiranya tidak ingin menghantar anak, mungkin masih takut lagi, was-was, Tuan Puan diminta menghantar surat kepada pihak sekolah melalui guru kelas. Jadi maklumkan nanti anak Tuan Puan tidak bersekolah bermula pada tarikh bila sampai bila, supaya kami jelas dan ada simpanan rekod lah. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan langsung tu yang payah tu, kami pun tidak tahu di mana keberadaan murid. Adakah murid tu ada di Labuan ke? Tidak ada di Labuan. Okey. Jadi harap Tuan Puan bolehlah, okey, membuat surat tu, nanti kami akan bagi contoh ke dalam kelas, dalam grup WhatsApp. Baiklah, masa hadir, rehat dan pulang tu seperti biasa. Hadir tu berbaris masuk kawasan sekolah, diambil suhu dan scan kehadiran. Waktu rehat, macam tadi guru besar kata, makan dalam kelas dan kantin akan dibuka, boleh juga membeli di kantin, dan yang dapat bantuan RMT dan susu sekolah, mereka akan dapat bantuan RMT dan susu sekolah. Okey. Dan waktu pulang, seperti biasa, anak-anak Tuan Puan ini juga akan diminta berbaris, ya. Berbaris, berjarak. Okey, duduk dengan jarak, dengan memakai mask. Tidak dibenarkan bercerita ataupun berlari-lari. Jadi mohonlah ibu bapa mengambil anak-anak mengikut masa yang ditetapkan. Jangan terlalu awal, nanti Tuan Puan susah juga menunggu. Okey. Dan jangan juga terlalu akhir, terlalu lewat. Okey. Baiklah, jadi langkah menangani kes positif COVID di kalangan murid. Jadi sekolah telah diberi kit test COVID-19 oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Labuan. Di sekolah-sekolah kebangsaan Bubulu telah menerima 60 kit test COVID-19. Jadi kit test COVID-19 ni, jika anak Tuan Puan bergejala di sekolah, okay, iaitu demam misalnya waktu rehat dan sebagainya, okay, mereka akan ditempatkan di bilik kesihatan, okay, dan diambil ujian. Ujian menggunakan kit test COVID ini bukan yang main cucuk hidung, ya, tidak. Dia menggunakan ujian Elior. Semalam ada juga yang bertanya di prasekolah. Jadi yang menjalankan ujian ni adalah di kalangan guru-guru sendiri. Jadi guru-guru ini diminta membuatlah, nanti akan ada guru yang dilantik untuk membuat ujian ini. Jadi diharap sekiranya anak Tuan Puan mengadu tidak sihat, janganlah benarkan ke sekolah lah, kan. Ini untuk mengurangkan risiko jangkitan walaupun cuma demam biasa. Okey. Jadi langkahnya ialah sekiranya positif, pihak sekolah akan menghubungi Jabatan Kesihatan dan ibu bapa juga akan dimaklumkan. Okey. Jadi ibu bapa nanti akan membawa murid tersebut ke hospital. Sekiranya negatif, murid akan diambil balik juga oleh ibu bapa. Jadi pesanlah kepada anak-anak agar patuh SOP, pakai mask, jangan bersentuhan, dekat dengan kawan. Inilah anak-anak ni kadang-kadang dalam kelas dia bagus, tapi kalau ada masuk tandas, di situlah mereka tu, okay, bertolak-tolak, bermain-main. Okay, pastikan peralatan tulisan, buku-buku mencukupi, tidak meminjam daripada kawan walaupun pemadam. Okay. Kalau sudah meminjam itu artinya mereka sudah bersentuhan. Okay. Jadi elakkanlah macam tu lah, Tuan Puan. Bekalkan anak makanan, minuman. Okay. Jadi sekiranya dibekalkan tu janganlah supaya tidak berkongsi dengan kawan lain lah. Okay. Berkongsi sudu, berkongsi makan. Elakkanlah perkara-perkara begitu dahulu. Okay. Dan bekalkan anak mask yang lebih kerana kadang-kadang mask ni putus dan sebagainya. Tapi insya-Allah pihak sekolah juga akan ada mask ni juga untuk diberi
kepada anak-anak yang ni lah masnya dah putus. Boleh juga bekalkan nanti sanitizer. Okay, rasanya itu saja daripada saya. Jadi sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Guru Besar. Okey, terima kasih Cikgu Norsida. Okey, ada beberapa saya nampak soalan dalam chatting tu. InsyaAllah nanti kita akan respon lah selepas saja selesai pemakluman daripada Cikgu Zulkifli, iaitu penolong kanan core curriculum berkenaan dengan pelaksanaan PJ dan core curriculum lah. Okay, untuk anak-anak puan-puan apabila buka sekolah nanti pada 1 hari bulan November. Dengan itu dipersilakan Cikgu Zul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berusaha Guru Besar SK Babulu, rakan sejawatan pada penolong kanan 1 Cikgu Sahrul dan juga penolong kanan HEM Puan Norsida, guru-guru tahun 4, tahun 5 dan 6 dan ibu bapa tahun 4, tahun 5 dan 6. Okey. Untuk core curriculum seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Guru Besar tadi, core curriculum masih lagi tidak boleh bersemuka. Iaitu perjumpaan tidak boleh bersemuka. Jadi kita akan teruskan perjumpaan seperti biasa yang sekarang yang kita adakan pada hari Sabtu, iaitu 8.30 dan hingga pukul 10 secara alam maya yang selalu dihantar di WhatsApp grup kelas. Okey. Tapi kalau sekolah dibuka nanti, pemakaian baju unit uniform tetap diteruskanlah, iaitu pada hari Rabu. Setiap hari Rabu, murid-murid tahap 2, tahap 4, 5 dan 6 digalakkan untuk memakai baju unit uniform seperti pengakar, bulan sabit, Islam. Okey, yang seterusnya tahniahlah kepada murid dan juga ibu bapa yang telah berjaya mencapai pencapaian yang terbaik dalam pertandingan-pertandingan online yang kokom yang telah dilaksanakan di peringkat negeri. Okey, semoga kalau ada pertandingan lagi, galakkanlah anak-anak untuk menyertainya. Kerana sijil itu amat berharga dan ada juga murid kita yang telah mewakili ke peringkat kebangsaan. Tapi semua melalui secara online lah. Okey, yang kedua tentang PJ. Okey, pelaksanaan PJ boleh sudah kira bermain di luar lah. Maksudnya kalau sebelum ni cuma di dalam kelas, tapi selepas ini kalau sudah bermula persekolahan boleh sudah misalnya bermain di padang apa dan sebagainya, tapi ada dengan SOP yang yang telah ditetapkan. Okey, yang penting kalau masa PJ tersebut dari rumah bolehlah pakai pakaian PJ dan juga berkasutlah, dan juga diingatkan supaya membawa minuman lah yang secukupnya seperti biasalah. Okey, yang ketiga tentang PJSK. Okey, untuk makluman tahun ibu bapa tahun 4, 5 dan 6, PJSK iaitu yang sigap tu, yang ujian sigap itu buat masa ini masih lagi ditangguhkan. Maksudnya tidak dapat dilaksanakan lah. Jadi kalau ada pembaruan ataupun makluman nanti akan dimaklumkan dengan kadar yang segera. Okey, nampaknya itu saja daripada core curriculum. Saya serahkan kembali kepada Guru Besar lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Zul atas perkongsian core curriculum. Okey, untuk core curriculum memang tidak banyaklah, cuma banyak kepada pelaksanaan secara atas talian. Okey, dan pihak sekolah berharap sangat walaupun tidak dijalankan secara bersemuka, diharapkan ibu bapa dapatlah berikan sokongan aktiviti core curriculum yang dilaksanakan secara atas talian. Okay. Sebab ada yang peringkat negeri, ada yang peringkat kebangsaan, apa-apa sijil yang anak-anak tuan-puan perolehi, insyaAllah yang itu akan dibawa ke sekolah menengah nantilah. Okay. Jadi sebelum saya buka nanti, saya baca dululah. Okay. Soalan yang ada dalam chatting mungkin ada yang terlepas pandang. Okay. Panggilan hadir ke sekolah itu akan mengambil kira. Okey, yang ni sudah direspon oleh Cikgu Norsida. Okey, yang ni memang kita pertimbangkan kepada keutamaan kita adalah kepada adik-beradik.
okey. Tapi kalau kita pertimbangkan yang satu bas, okey, yang satu kampung apa semua tu memang tidak dapatlah, sebab bila kita ubah seorang nama, ia akan mengganggu kepada nama-nama yang lain. Okey, yang ini memang kita tidak mempertimbangkanlah, kecuali kalau ya adik-beradik memang kita pertimbangkan supaya dalam kumpulan yang sama dan hadir ke sekolah sama, PDPR pun sama di rumah. Okey. Jadi yang ni saya harapkan jelas. Okey, ada soalan. Assalamualaikum, bila nak mula? Okey, yang ni saya tidak pasti soalan mula apa. Okey, tapi kalau buka sekolah, okey, untuk tahun 4, 5 dan 6 akan mula bersekolah pada 1 November, 1 hari bulan 11. Okey. Kasut suka, okey, yang ni sudah respon. Okey, taklimat ini dirakamkan. Okey. Yang ni nanti insya-Allah kalau file rakaman tidak berat akan dikongsikanlah. Okey, tapi insya-Allah jugalah sekolah akan kongsikan juga mungkin dari segi infografik apa semua berkenaan pelaksanaan pembukaan ataupun kelonggaran yang diberikan untuk persekolahan, sesi persekolahan anak-anak tuan-puan supaya lebih jelaslah. Okey. Okey, tentang PDPR. Okey, yang ini sekali lagi saya jelaskan. Okey, untuk PDPR tu tugasan memang akan diberikan oleh guru. Okey, tetapi ini okey, yang ni saya cerita PDPR bila sudah sekolah bermula nanti. Okey, kumpulan yang PDPR. Okey, tugasan akan diberikan sebelum mereka PDPR. Okey, jadi untuk makluman tuan-puan, tadi Cikgu Nosida ada bentangkan tarikh-tarikh untuk penyerahan QR code tadi kan. Okey, jadi nanti semasa penyerahan QR code tu, okey, yang tu akan disekalikan penyerahan dengan modul PDPR yang baru itulah. Okey, jadi di sana akan dijelaskan apa yang akan anak tuan-puan perlu buat di rumah. Okey, jadi bermula pada 1 November, kumpulan mana yang PDPR, okey, maksudnya tidak ada lagi sebarang jadual macam sekarang ni. Sekarang ni anak tuan-puan ada jadualnya kan, okey. Contohnya hari Isnin apa, hari Selasa apa, okey. Jadi yang tu nanti tidak ada jadual, mungkin ditetapkanlah sendiri yang akan tetapkan mungkin satu hari itu 3 subjek kah, okey. Jadi sebab itulah kena merancang betul-betul, sebab nanti bila buka sekolah yang berikutnya, mereka hadir ke sekolah kumpulan yang PDPR tadi itu, okey, di sana nanti akan dibuat perbincangan lah. Okay, akan perbincangan tentang yang apa yang di PDPR-kan. Maksudnya masih lagi dalam tajuk yang sama. Okay, jadi yang ni saya harap jelas lah, untuk yang tugasan ni memang akan disediakan oleh guru. Okay, nanti guru akan berikan arahan lah apa yang perlu anak tuan-puan buat selama ya PDPR di rumah tu. Okay, yang ni saya cerita pasal PDPR yang 1 hari bulan lah, bukan yang sekarang. Yang sekarang ni masih lagi ikut jadual tu. Okay. Okey, tidak berapa jelas. Yang ni kalau macam tidak berapa jelas nanti boleh rujuk kepada guru kelas ataupun kepada pentadbir lah, sama ada saya, Cikgu Syarul, Cikgu Nosida ataupun Cikgu Zul lah. Okey. Tapi sebaiknya tanyakan dulu guru kelas lah. Okey, mungkin ada yang kurang berapa jelas. Okey, kalau waktu hujan. Okey. Waktu hujan seperti biasa, ibu bapa boleh masuk, okey, turunkan anak sama ada di pondok tu, pondok menunggu ataupun di foyer depan tu lah. Okey. Tengok keadaan hujan tu, kalau lebat kita akan buat di foyer tu lah. Okey. Jadi macam biasalah nanti you turn di roundabout di depan tu dan keluar macam biasalah. Okey. InsyaAllah nanti pintu akan dibuka. Cuma yang waktu balik tu lah, saya mohon walaupun bilangan yang akan hadir nanti 50% sahaja, separuh daripada kelas tu. Tapi mohonlah kepada ibu bapa, sama-samalah kita jaga SOP yang menunggu di luar, okay, jaga penjarakan, pakai mask apa semua. Okay. Dan memang waktu menunggu tu tidak dibenarkan masuk, tidak dibenarkan menunggu di dalam seperti biasa. Okay, sebab tu saya minta kalau mau ambil anak tu biarlah masa tu yang hampir-hampir mau balik sudah tu, okey. Janganlah yang kata orang yang setengah jam lagi mau balik sudah menunggu di sana. Jadi mungkin akan agak lama menunggu, okey. Insya-Allah murid-murid akan dilepaskan secara berperingkat nanti juga, okey. Jadi apa-apa pun pemakluman akan diberikan kepada ibu bapa melalui grup kelas masing-masing lah, okey.
Okey, jadi yang tu waktu hujan. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakanlah. Kalau malu bertanya ataupun mic tiada mungkin boleh tulislah. Okey, ibu bapa juga boleh mengisi ni. Okey, kehadiran. Assalamualaikum, Cikgu. Okey, Waalaikumsalam. Okey. Saya Teruskan. bertanya tentang sekolah diorang tu kan, adik-beradik tu. Macam mana tu? Saya ada 3 anak sekolah di sana. Okey. Seperti yang tadi dimaklumkan, kalau tuan-tuan puan-puan ada anak, tidak kiralah 2 ataupun 3 ke 4 yang berada di SK Bubulu, okey, yang tu pihak sekolah sudah menyusun, okey, pihak sekolah sudah menyusun agar anak tuan-puan berada dalam satu kumpulan yang sama. Maksudnya anak tuan-puan kalau yang tahun 1 tu kumpulan A, okey, warna apa tadi A tu? Warna merah kan? Okey. Kalau anak tuan-puan berada dalam kumpulan A yang tahun 1, jadi yang tahun 2, yang tahun 3, tahun 4 pun akan berada di kumpulan A. Jadi mereka akan serentak sama-sama hadir, okey, ke sekolah, dan pada minggu depannya mereka juga akan sama-sama PDPR di rumah. Okey, yang tu kita tidak akan asingkan. Yang itu memang kita pertimbangkan supaya ibu bapa mudah untuk menghantar dan mengambil anak. Okey. Jelas tu, puan? Okey, kalau ada apa-apa lagi? Ada tambahan sikit GB untuk Ya. makluman ibu bapa yang senarai nama murid mengikut kumpulan itu akan diberi kepada tuan-puan pada minggu depan melalui grup WhatsApp. Sebab tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum mula sekolah kan, baru pra. Jadi minggu depan kita akan serahkanlah ke dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Okey. Okey, Cik Nazrin, dalam tu ada chatting mau bagi cadangan. Okey, boleh bagi, boleh tulislah chatting. Okey, mendoakan semoga perancangan berjalan lancar, insyaAllah, mudah-mudahan, amin. Okey, Cik Nazrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya pasal kantin. Bolehkah pihak sekolah dengan pihak kantin dia macam bagi satu link supaya budak-budak order saja. Macam tu satu wakil ambil order tu di kantin. Okey, berkenaan dengan cadangan tu, yang ni sebenarnya dari tahun lepas lagi, okey, apabila mulanya sekolah secara dengan SOP dengan norma baru ni, yang ni kami memang sudah pertimbangkanlah. Cuma dari segi kekangan pengusaha kantin itu sendiri, okey, dengan kekurangan pekerja apa semua, memang tidak dapat untuk cover lah untuk menghantar satu-satu kelas, dan mungkin agak sukar juga untuk pembayaran, okey, sebab ia melibatkan bila ibu bapa membuat order, okey, dan secara tidak langsung ia akan membuat pembayaran awal, okey, sebab kalau tidak buat macam tu, pembayaran awal melalui link ke apa semua tu kan, takut nanti pihak kantin akan mengalami kerugian. Maksudnya ada yang cancel apa semua. Jadi itu risiko yang perlu ditanggung oleh pihak kantin lah. Okay. Jadi memang ini sebenarnya kami mau buat macam tahun lepas tu. Okay. Macam beberapa sekolah. Tapi bila kita fikirkan mungkin pihak kantin akan buat pembayaran secara atas talian. Okay. Sebab saya memang tidak galakkan lah kalau guru-guru yang akan membuat kutipan untuk pembayaran apa semua. Takut nanti ada yang tersalah order ke, harga yang tidak tepat dengan bayaran, okey. Jadi yang ni memang banyak kita pertimbangkan lah. Jadi untuk memudahkan pembelian untuk anak-anak, jadi kita buat macam biasalah, okey. Murid-murid akan pergi ke kantin dan berbaris, dan saya rasa pun dalam tempoh setengah jam tu memang cukup lah untuk anak-anak rehat, turun ke kantin dan membeli. Dan dalam yang pengoperasian sekolah yang baru ni, dan murid-murid juga tidak ramai dalam satu kelas. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk pembelian lah. Okay. Jadi yang tu memang banyak kami pertimbangkan lah. Yang tu memang dari tahun lepas lagi. Cuma dari segi kekangan pengoperasi bayaran tu, okay, ia akan melibatkan secara atas talian. Okay. Jadi takut nanti ada yang sebab bila berurusan dengan atas talian, yang ni terus kepada pihak kantin, bukannya melalui sekolah. Okey. Jadi saya harap yang tu jelaslah. Bukan kami tidak mau laksanakan, tapi memang yang ni kami sudah fikirkan dulu. Okey, mana yang terbaik dan mana yang mudah untuk anak-anak tuan-puan lah. Okey.
Okey, maaf cikgu, anak saya 2 yang bersekolah dan 1 cucu saya, kalau boleh samakan dengan pakcik dan makcik dia. Okey, yang ni kita tengok dululah sebab kita pertimbangkan kepada adik-beradiknya tu. Okey. Kita akan tengok nanti macam mana. Okey. Nanti tolong bagi dengan nama ni dengan guru kelas ya, yang berkenan tu, yang bertanya tu. Okey. Jadi sekiranya kalau ada apa-apa lagi boleh tanyakan dalam chatting ataupun on mic. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya Cik Alif. Sama juga pertanyaanku ni macam yang tadi puan seorang tu. Yang aku ni anakku sama sepupu-sepupunya kalau boleh disamakan lah juga. Pasal kadang-kadang aku pagi ngantar dorong ke sekolah, time balik sekolah tu birasku yang mengambil kalau time balik sekolah. Okey. Okey, yang tu nanti tahun berapa? Terus yang seorang tu sekelas sama sepupunya, Ariana Suswani sama Muhammad Fauzan. Yang seorang lagi darjah 5, yang seorang darjah 4. Sepupunya darjah 4, anakku yang sulung darjah 5, anakku yang nomor 2 sekelas sama sepupunya darjah 3 Diamond. Okey, yang tu kami akan cuba usahakanlah, tapi keutamaan kami masih lagi kepada adik-beradik tu lah. Tapi yang tu insyaAllah lah, ya, sekolah akan cuba itulah, aturkan baliklah. Okey? Okey, cikgu. Okey. Masih Cik Alif. Okey, kalau ada ibu bapa yang lain lagi. Kalau tidak ada apa-apa, insyaAllah jangan lupa isi kehadiran taklimat kita pada malam ini. Dan satu lagi nanti guru kelas akan berikan satu lagi link berkenaan dengan maklum balas daripada ibu bapa tentang taklimat kita ni lah. Okey, jadi mohonlah respon daripada taklimat tu, link yang maklum balas nanti tu supaya pihak sekolah tahu. Okey, takut nanti ada lagi kekeliruan di kalangan ibu bapa, takut nanti tersilap mengantar anak, okey, berkenaan siapa yang digilirkan, siapa yang hadir keseluruhan, okey. Jadi tidak juga banyak soalan tu. Okey, bolehlah respon nanti mungkin dalam masa seminit macam itulah. Okey, jadi nanti guru kelas akan share lah dalam grup kelas masing-masing. Jadi saya harap ibu bapa dapat luangkan masa untuk isi sedikitlah masa untuk link maklum balas lah. Okey, dan kehadiran. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, saya harapkan jelas. Okey, kalau mungkin ada persoalan selepas ni, bolehlah tanyakan melalui guru kelas. InsyaAllah nanti pihak sekolah akan respon lah, akan maklumkan kepada ibu bapa semualah. Okey. Jadi kalau tidak ada apa-apa lagi, kita boleh tangguhkan taklimat kita dan apa-apa info, maklumat yang berkaitan dari semasa ke semasa pihak sekolah akan salurkan melalui guru kelas. Okay? Jadi saya harap semua dengan jelas dan dari saya itu saja. Sekali lagi pihak sekolah mohon maaf kerana mengambil masa untuk tuan-puan malam ini. InsyaAllah okay, sama-sama kita doakan pembukaan sekolah kita pada kali ini berjalan dengan lancar, dipermudahkan dan insyaAllah bukan untuk sesiapa tapi untuk anak-anak kita jugalah. Semoga anak-anak kita beroleh ilmu yang diberikan, dapat menguasai apa yang diajar. InsyaAllah masa depannya cemerlang dengan sokongan kita semualah. Okay. So dari saya pihak sekolah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ini. Okay. Bagi ibu bapa yang tidak ada bersama-sama kita pada malam ini, saya harapkan bolehlah disampaikan kepada mereka bilakah tarikh-tarikh yang buka sekolah. Okay. Sekali lagi saya ulang, 4 hari bulan 10 ni untuk prasekolah sahaja. Okey, hari Isnin ni. Jadi jangan ada yang tersesat menghantar anak tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke sekolah pada hari Isnin ni. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup. Yang buka hanyalah prasekolah. Jadi pada 18 hari bulan 10 hanya murid tahun 1, 2, 3 secara bergilir. Nanti akan diberitahulah siapa yang akan datang ke sekolah, siapa yang PDPR di rumah.
pada 1 hari bulan 11 barulah anak tuan-puan tahun 4, 5, 6 akan hadir ke sekolah secara bergilir. Nanti akan diberitahu jugalah siapa yang akan hadir, siapa yang akan PDPR. Okey, jadi saya harap jelas. Terima kasih semua. Okey, yang ni kita kongsikanlah grafik ni nanti di dalam kelas masing-masing, dalam FB sekolah pun ada. Okey, jadi saya harap jelaslah benda ni ya. Okey, jadi dari saya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi